Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil wahhab, al-ghafurit tawwab, al-jazza lit-ta'i'in ats-thawab, ajzala lit-ta'i'in ats-thawab, wa anzara al-'asina shadidal 'iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Fadil Ustaz Muhsin selaku juru acara, pihak pengurusan 3D Travel Haji dan Hajah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang yang bersejarah ini, 18 hari bulan 7 2023, bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1444, kita merupakan tazkirah ataupun ceramah yang terakhir dalam rihlah Abu Anas bersama dengan 3D pada tahun 1444. Tajuk kita Wada' al-Madinah, maknanya selamat tinggal Madinah. Dan juga kita akan bincang tentang al-a'malu bil khawatim. Amalan kita ini dikira yang terakhir. Kita mati di atas suasana mana? Kalau mati dalam keadaan baik, baiklah orang tu. Walaupun sepanjang hidup dia tidak baik, tapi bila dia mati dalam keadaan baik, maka itu yang dikira, yang diambil kira oleh Allah Azza wa Jalla. Maka wajib pada kita semua berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang telah kita belajar, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami semua ni dengan husnul khatimah. Dan kita juga berdoa dengan doa istiqamah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita juga berdoa dengan doa yang kita juga baru belajar, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada berpaling jadi tak baik setelah kita baik. Orang yang berdoa daripada tak baik jadi baik, yang kita takut hari ini sudah baik jadi tak baik semula. Itu yang kita bimbang. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata Wada' al-Madinah, maknanya selamat tinggal Madinah untuk sesi ni. Bukan kita nak tinggal selama-lama sebab kita nak hidup lagi. Ada sahabat kita ni, dia tanya, dia nak berdoa mati di Madinah boleh? Kita kata boleh. Tiba-tiba hajah dia pula tak bagi nanti loh, dia kata kita nak balik. Kita bukan nak minta mati sekarang. Kita nak minta kalau kita nak mati, waktu nak mati esok, matilah kami di Madinah. Nak amin ke tak ni? Oh, dia kata rugi sini, kubur tak ada tanda, tak ada macam tu, tak ada pokok bunga, tak ada. Kita kata haji dan hajah yang meneduhkan kita, yang menyejukkan kita dalam kubur bukan pokok-pokok, bukannya bunga-bunga. Sebagaimana kata Ibnu Umar ketika dia tengok ada orang tu letak pokok, letak peneduh di atas kubur ayah dia, Ibnu Umar kata yang meneduhkan mayat ini, yang menenangkan jenazah dalam kubur ini, a'maluhu, amalan dia, bukan binaan yang dibuat. Jadi haji dan hajah jangan bimbang. Kita minta bila kita nak mati, bukan kita nak minta mati sekarang. Banyak lagi anak kecil lagi. Kerja-kerja dakwah masih lagi nak diteruskan. Banyak lagi perkara-perkara. Kalau tanya manusia ni memang tak usah mati dah, kecuali bila dia sakit. Kalau sakit nak mati lah, sebab dia tak larat dah menanggung kesakitan. Kita kata sakit tidak menjadi sebab untuk kita boleh minta mati. Tak boleh. Orang ni sakit setara mana pun kena sabar. Tak boleh sekali-kali dia minta mati. Bilakah boleh kita minta mati, boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Adalah hadis Nabi SAW membenarkan seorang itu minta mati apabila takut kepada fitnah. Bila takut pada fitnah. Jadi bila takut fitnah, kita dibenarkan untuk minta mati. Contohnya negara dalam keadaan huru-hara, macam berlaku di semasa dulu kan, di Bosnia,
di mana anak-anak orang Islam, anak-anak perempuan tu dikhianati, dirogoh macam-macam. Maka ketika itu boleh kita berdoa, ya Allah, janganlah aku ni terfitnah, hilang kita punya agama, hilang kita punya maruah, baiklah aku mati. Ketika itu dibenarkan untuk minta mati pada saat itu. Tapi kalau sakit je, kalau setakat orang kacau kita je, kena fitnah, dia kata kalau kita tak mati ni boleh jadi kena masuk dalam penjara, itu tidak boleh. Yang dibenarkan untuk minta mati satu je, iaitu ketika takut terfitnah ke atas agama kita yang menyebabkan kita terkeluar daripada agama. Itu je dibenarkan minta mati. Tapi kalau nak minta mati bertempat boleh. Kita kata, ya Allah, matikan aku di bumi Madinah, matikan aku pada malam Jumaat, matikan aku dalam, yang pentingnya matikan aku dengan husnil khatimah, tak kira di mana kita berada. Sebab al-a'malu bil khawatim, amalan kita yang dikira oleh Allah Azza wa Jalla iaitulah yang terakhir. Jadi kita tak tahu akhir hidup kita macam mana. Ada orang lara sepanjang hidup dia, dekat nak mati, dia tukar channel. Nah, mari umrah, tiba-tiba mati di Madinah, ada berlaku. Mari umrah, mati Mekah pun ada. Mari haji, mati di Arafah, berlaku. Jadi ada orang yang baik sepanjang hidup, tua-tua lari pula tak mau pergi ke masjid. Kita kata ini pun saja masalah. Maka para jemaah sekalian, ini dipanggil al-amalu bil khawatim. Amalan kita ni dikira yang terakhir. Maka kita mesti letakkan satu pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah doa yang kita baca, Allahumma rzuqni husnal khatimah, Allahumma khtim li bi husnal khatimah, mati aku dengan husnul khatimah. Dan setiap kali kita solat, di akhir solat kita baca doa, ya muqallibal qulub. Ingat belakang doa tu kan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Jadi kita nak Allah Ta'ala tetapkan hati kita di atas agama, supaya kita tidak hilang keadaan yang berlaku ini. Maka para jemaah sekalian, kita berakhir di Madinah pada kali ini, dan bukanlah merupakan inilah kali terakhir. Kerana itu kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang saya dah ajar di Mekah dulu. Sahabat-sahabat yang masih ada di Mekah pun doa ni diguna pakai waktu di Mekah, dan diguna pakai sekali lagi setelah kita sampai di Madinah, iaitulah doa Allahumma la taj'al, kata Allahumma la taj'al hadza akhir ahdi fi hadhihi taibati taibah. Tukar sikit apa mat, postanya saya bagi, dengar tak? Waktu kita ceramah akhir perjalanan dulu ke Dili Abi, dah poster ada banyak dua gambar ni Dili Abi. Gambar-gambar tu masuk dalam grup masing-masing, grup KT tu. Grup besar ni kita letak yang gambar yang bermanfaat, yang untuk jadi info ilmu je. Sebab tu saya jemput haji dan hajah ni masuk dalam grup ni. Grup ni kita tidak akan batalkan selagi hayat WhatsApp ada, hayat kita semua ada, biarlah di situ menjadi info majlis ilmu kita, majlis ilmu. Jangan dia letaklah benda-benda yang tidak ilmu tu. Nah, dia letak dia makan kaki kambing lah dalam tu, tak usah lah. Yang malu korang, kita letak yang ilmu. Hak tidak ilmu tak dalam grup masing-masing. Jadi para jemaah sekalian, Allahumma la taj'al hadza akhir ahdi. Ya Allah, jangan jadikan aku ni, ini adalah kali terakhir aku berada di bumi, di tanah harammu. Sama ada untuk orang Mekah di Mekah, bagi yang sudah sampai di Madinah, di tanah haram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan, janganlah jadi inilah kali terakhir kami berada di bumi yang cantik, yang bertuah ini. Boleh doa? InsyaAllah. Kenapa boleh? Maka kita berdoa, minta Allah Ta'ala, Allah warzuqnil audata ba'dal audati. Ya Allah, rezeki dengan aku dapat kembali lagi ke negeri yang bertuah ini berkali-kali lagi. Dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan orang-orang yang kita sayangi, kita akan mari lagi insya-Allah dalam masa yang terdekat. Oh, dia kata kota haji payah, letak mari umrah, apa susah? Nah, umrah insya-Allah mudah. Sekarang ni pula dia panggil ada visa ziarah pula dah. Ada mazhab baru ni. Visa ziarah ni pula visa yang boleh mari sendiri. Cuma saya bagi nasihatlah kepada jemaah yang mari sendiri tanpa bimbingan, tanpa panduan. Ini kita mari ni ibadat. Bukan mari suka-suka, mari DIY, pakai duduk tak tahu duduk mana lah. Pakai berjalan ya kira. Pagi petang siang malam duduk ikut tempat makan je, tempat yang dia kena lah. Kita mengatakan ini rihlah imaniyah
kita berjalan ni dipanggil rihlah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, rihlah untuk menguatkan iman kita, menyelesaikan rukun Islam kita yang kelima, ataupun kalau umrah yang ulangi pun termasuk dalam haji kecil yang dianjurkan oleh syarak supaya kita sentiasa ulang ini. Nabi kata tabi'u bainal haji wal umrah, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah selang-seli di antara haji dengan umrah. Baik, kalau haji tak dapat, umrah kita selang. Tahun ni datang, tahun depan tak datang, contohnya tahun hari lagi datang, jangan lebih daripada 5 tahun. Fa innahuma yanfiyanil faqra waz dzunub. Nabi SAW bagi jaminan bahawa haji dengan umrah ni menghilangkan kefakiran dan dosa. Yang hilang dosa kita nampak, betul tak? Mari sini kita istighfar, kita tawaf, kita sa'i, kita berjalan sana sini ke rumah Allah, hilang dosa. Tahu. Tapi yang mengatakan yang fianil faqra, menafikan kefakiran, itu rasa pelik ke tidak? Pakej ni habis berapa puluh ribu. Sekarang ni pula ada tiga bayaran tak? B40 lah, ada berlaku kasta-kasta pula kita dalam bab haji ni. Itu hak kerajaan, kita tak usah campur. Yang pentingnya kita nak bahawa kita habis duit banyak. Tiba-tiba Nabi kata menafikan kefakiran. Para jemaah sekalian, setakat saya duduk bantu jemaah haji ni banyak tahun dah, berpuluh tahun, daripada tak uban sampai ke naik uban. Uban banyak dah ni. Kalau buka piyah tu kau pakai tak payah pakai piyah dah. Nah, betul. Daripada jalan boleh berlari sana sini dengan naik Ferrari. Sudah 2 mazhab dah jadi. Jadi tak ada lagi orang lepas balik haji dia duduk tadah kopiah di tepi masjid. Derma kilap orang balik haji tak ada makanan. Ada dengar ke cerita? Tak ada dengar. Tak. Yang kita dengarnya dia lari cari pula. Nak pergi daftar pula, nak pergi umrah ustaz. Nak pergi umrah pula dah. Baru ni tak puas hati sebab mari seorang, mari 2 orang. Isteri dapat, suami tak dapat. Macam-macam dia punya kota ni. Ada isteri boleh mari, ada suami tak boleh mari. Dia bertukar 2 tu. Ada mak mari, ada anak tak mari. Ada anak boleh, mak tak boleh. Patut mak dulu marinya. Anak tu masih muda lagi, kita kata ada peluang lagi. Tapi kita tidak tahu. Maka kita kena selang-seli di antara haji dan umrah, sebab 2 ini menafikan kefakiran, menafikan menghapuskan dosa-dosa dan kefakiran. Kita mengatakan itulah kelebihan haji dan umrah. Alhamdulillah. Haji dan hajah sekalian, para muslimin dan muslimat sekalian, bila kita duduk di Madinah, kita ni sudah berapa hari dah Madinah ni. Dulu wajib berada di Madinah ni mesti 8 hari 8 malam, mesti cukup 40 waktu, mesti cukup. Kalau tak cukup, syarikat pengendali ni akan diambil tindakan ataupun dipotong markah. Beberapa tahun yang lepas, oleh kerana kos di Madinah ni meningkat, pihak kerajaan pun buka balik kertas kajian, hadis 40 waktu di Madinah itu tidak sahih. Anak waktu hadis muzakarah tu kata, kenapa baru nak cari hadis? Berpuluh tahun dah kita duduk pasal orang 40. Tiba-tiba cari hadis. Ada kawan-kawan bisik, ni bukan soal sunnah tak sunnah, ini soal ekonomi dan perniagaan. Jadi oleh kerana nak kurangkan kos, marilah ada yang duduk 3 hari Madinah, ada yang 5 hari, ada 6 hari. Kita kata alhamdulillah. Nak berapa hari duduk di sini pun, yang pentingnya rihlatul qulub. Kita datang rihlah bersama dengan hati kita, bukan rihlah dengan kaki saja. Tulis kata-kata hikmat. Rihlah kepada Allah dengan hati, rihlah kepada manusia dengan kaki, istilah dianya. Manakala kita pergi jumpa orang tak bawa hati pun tak apa. Yang penting projek jalan. Kita punya tender masuk. Kita punya permohonan lulus. Okey. Tapi dengan Allah, la. Sebaik mana amalan yang kamu buat, tapi kalau tidak ikhlas, maka amalan itu tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Haji dan hajah kena ingat 2 syarat kabul amal. Tulis syarat-syarat ni. Sampai mati kita kena ingat. Bukan ingat hari ni je. 2 syarat Allah Ta'ala terima amalan kita. Syarat yang pertama, al-ikhlas. Kita mesti ikhlas dalam amalan kita. Tidak boleh buat tidak ikhlas. Syarat yang kedua, mutaba'atun Nabi, ikut baginda Nabi SAW. Sebab tu Imam Malik waktu dia mengajar di sini,
Dia mengajar di Madinah, di Masjid Nabi, senang bagi dia. Dia tunjuk ya semua pendapat-pendapat orang boleh terima, boleh tolak, kecuali tuan punya kubur ni. Kita sekarang ni pun kita kata semua amalan-amalan tidak diterima, kecuali apabila kita mengikuti amalan daripada tuan kubur yang berada di Madinah Al-Munawwarah, yang menjadi kerinduan kita untuk datang, yang menjadi harapan kita untuk sampai di sini. Sampai di sini pula macam-macam pula masalah. Nak masuk raudhah kena daftar, terlepas waktu tak boleh pergi. Masuk raudhah pula boleh sekejap, nak duduk lama kena halau, macam-macam. Dan alhamdulillah untuk haji tahun ni dia buka dah. Untuk ziarah makam Nabi bebas, boleh masuk. Bila waktu dia buka, dia boleh masuk. Termasuklah muslimat pun senang nak pergi. Kita kata ini di antara kemudahan yang ada pada kali ini. Baik para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang amalan tu dengan al-khawatim, amalan tu dengan yang terakhir, Ana bawa contoh beberapa isu supaya para jemaah ingat balik apa kita cerita. Waktu berada di atas Jabal Rumah. Di mana Jabal Rumah ni? Di Uhud. Depan bukit Uhud tu ada bukit kecil. Asal bukit tu nama apa? Jabal Ainaini. Kalau ada orang nama Aini tu bukit dia. Bukit dia. Bukit dia ada. Jabal Ainaini. Tapi oleh kerana Nabi letak 50 orang pemanah atas tu, maka dia jadi Jabal Rumah. Rumah tu mana pelontar, itu mana rumah. Telaga Sayyidina Osman nama dia Rumah. Kalau tulis ikut Rumi sama, RUMAS belaka. Hak tu nama rumah, yang ni nama rumah. Dia ada waw. Rumah atau mim alif. Rumah. Rumah tu nama telaga, nama ketua Yahudi yang memiliki telaga itulah. Baik, semasa datang bukit tu, ada satu kisah yang saya nyatakan bahawa seorang sahabat Nabi, seorang yang masuk Islam, masuk syurga, tak pernah solat walaupun satu solat. Apa nama dia? Baru nak cari pula. Baik. Apa nama seorang pengelima pejuang Islam yang mati syahid di Uhud, ahli syurga, tak pernah sujud? Siapa nama? Tak ingat dah. Gelaran dia tulis balik. Baru nak buka buku maksud. Itulah dia kata buku poh dah Ustaz. Masuk dalam kargo dah. Poh dah, tak apalah, dimaafkan hari ni. Nama gelaran dia Al-Usairim dengan sad. Al-Usairim. Celik mata belakang, ingat dah. Tapi ingat pun dah lepas keluar bilik peperiksaan dah tak boleh apa dah lah. Pergi jumpa cikgu mana. Cikgu saya nak tambah jawapan, boleh tak boleh? Mana boleh. Al-Usairi, nama dia Amru bin Sabit. Dia ni seorang peniaga. Dia sayang ke bisnes dia. Kalau masuk Islam takut hilang bisnes, maka dia tak mau masuk Islam. Sampai hari peperangan Uhud, dia tengok kawan-kawan dia hilang, tak ada di kampung. Orang dia tanya gimana habis ni? Dia kata di Uhud berperang dengan Nabi, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi juga bawa senjata. Dia ni dipanggil Bani Abdu Al-Ashhal dalam bahasa kabilah Madinah lah. Berlepas peperangan, orang tengok Usairim ni ada ngak-ngak, dia panggil mati, nyawa ikan dah nak mati. Orang pun tanya dia, kenapa kau datang? Mau mari buat apa? Mari kerana Islam ke? Mari kerana nak perang je? Dia kata, tak, aku telah mari kerana Islam. Amantu billahi wa bi rasulihi. Aku telah beriman dengan Allah, dengan Rasul. Kamu ni lepas dia cakap mengaku dia beriman, dia sudah mati. Sahabat-sahabat panik nak buat macam mana dia ni. Dia kata dia Islam. Maka dibawanya kes ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Huwa min ahlil jannah. Usairim ni ahli syurga. Walam yusalli lillahi sajdatan. Tak pernah solat walaupun sekali. Jangan pula salah buat tajuk ni. Dia kata rupanya orang tak solat masuk syurga juga. Ni itu karut punya orang tu cerita.
Sebab apa dia masuk syurga tak solat? Sebab apa? Ya. Dia masuk Islam pagi, dia mati syahid tengah hari, belum ada waktu solat lagi dia sudah mati. Cuma kalau kita, sebab itulah kita sekarang ni kena belajar, para jemaah sekalian, belajar kalau nak ulah apa-apa jangan tengok tajuk, tengok isi. Masalah yang jadi fitnah sekarang ni tengok tajuk, selalu dia punya meletup. Dah, ni panggil mazhab netizen, dia panggil ni. Mazhab netizen dia kira nak komen tak ada apa-apa. Dia tengok tajuk, dia komen lalu. Banyak masalah dunia kita sekarang. Maka itu dia panggil amal bil khawatir. Walaupun dia asalnya syirik, main dengan judi, dengan masalah-masalah lain, tapi oleh kerana dia mati dalam keadaan apa? Dia mati dalam keadaan Islam, maka dia husnul khatimah. Yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa nama? Abu Talib. Abu Talib sangat-sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatut dia lah di antara orang yang awal masuk Islam, tapi Allah tak pilih dia dapat hidayah. Di saat nak mati, Nabi pergi. Masalahnya Abu Jahal ni jahat. Abu Jahal dengan Pak Abu ni, dia tunggu dekat Abu Talib. Dia tengok Nabi masuk rumah, ada ruang kosong dekat kepala Abu Talib, dia orang masuk ipik. Supaya ruang tak ada, Nabi duduk ujung dekat kaki je. Nak duduk dekat kepala pakcik dia tak boleh. Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Pakcik, katalah la ilaha illallah. Dengan kalimah ni aku nak bawa mu ke syurga. Pakcik dia duk fikir nak kata, Abu Jahal duk celak mata. Lek, kalau kita lek ada Abu Talib. Lek, jangan kata lek. Akhir sekali dia mati, dia tak mengaku, dia mengucap dua kalimah syahadah. Tak dapat. Maka para jemaah sekalian, masalah husnul khatimah inilah masalah yang menjadi agenda para ulama. Seorang ulama nama dia Sufyanus Tsauri. Tulis nama ni, Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri. Dia Sufyan ada dua ulama besar ni. Satu Sufyan Ats-Tsauri, satu lagi Sufyan bin Uyainah. Dua-dua ni ulama hadis. Satu malam dia menangis sampai subuh. Ni ulama-ulama dulu kan dia bangun tahajud, dia menangis. Pagi esok, anak murid dia tanya Tuan Syekh, Tuan Guru, kenapa Tuan Guru menangis malam? Apa sebab? Kita nak tahu. Adakah kerana takut dosa? Anak murid dia pelik jugalah, takut apa ke dosa dia? Tok Guru besar, dia bukan ahli maksiat lah. Adalah dosa-dosa tu. Manusia ni mana? Kalau kata tak berdosa, bukan manusia itu. Lain pada Nabi SAW. Sahibul qabur saja yang tidak, yang maksum. Dia kata, bila anak murid dia tanya, kenapa Tuan Syekh menangis malam? Kenapa? Sebab takut ke dosa ke? Dia apa pegang, ambil tanah segenggam. Dia kata, az-zunub ahwanu min hadza. Dosa-dosa bagi aku kecil, lebih pada kecil tanah ni ya. Sebab kalau kita dosa, kita istighfar, kita bertaubat, kita istighfar, ambil wuduk, berjalan ke masjid, hilang dosa-dosa kita. Wa inna ma abki, dengar ni. Wa inna ma abki min khawfi su'il khatimah. Tetapi yang aku menangis ini karena aku takut akhir pekerjaan aku adakah masih dengan beriman ataupun tidak. Bukan sahaja Tok Guru menangis, anak murid juga menangis. Al-amalu bil khawatim. Kita tahu amalan kita ke mana? Tak tahu. Maka kita kena ingat. Kata di Syekh Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata wa hadza min a'zamil fiqhi. Ini merupakan satu fiqh ulama faqih yang besar. Sebab apa? Ay yakhafa rajul an takhzulahu dhunubuhu 'indal maut. Maknanya orang yang takut dengan sebab dosa-dosa dia lah, ketika nak mati esok, dia tak boleh nak mengucap dua kalimah syahadah dengan sebab dosa dia, dengan sebab mulut dia banyak sangat, lancang sangat duk sebut benda lain. Pagi petang siang malam duk sebut mengumpat orang, duk menganyi orang, duk peli orang. Maka yang menyebabkan di akhir hayat dia mati dan suasana yang tidak baik. Sebab itulah kita bimbang haji dan hajah, yang saya duk tekan sangat, supaya kita tinggalkanlah tabiat-tabiat buruk yang lalu. Tabiat suka mengatur orang ke, suka ya buat benda yang tak baik,
makan riba ke, rasuah ke, jangan duk kacau. Yang tu kita tak nampak. Kita tak nampak. Yang kita nampaknya tabiat merokok. Sebab dia bukan sekat nampak, dia berbangun lagi. Kalau orang buta pun tahu orang merokok. Tahu tak tahu? Dia buta tapi dia tahu dia merokok ni. Tapi ada juga jemaah haji, bukan jemaah kita lah, jemaah lain. Nah, masih lagi tak mau. Dakak dia kata rokok. Tak cukup Arab, dia cari orang Melayu, cari orang Arab pula. Sedaknya alasan dia tu, orang tanya dia, kenapa awak tak sihat ni? Dia kata sebab rokok orang Malaysia habis, rokok Arab ni tak sesuai dengan dia. Isak juga tapi tak sesuai apa. Allahumma khatim lana. Kita kata Allah Ta'ala bagi kita peluang. Allah Ta'ala bagi kepada kita ruang yang besar ni, para jemaah sekalian, janganlah kita sia-siakan. Inilah masa kita. Kita nak berubah. Sebagaimana anda sebut dalam tazkirah di Mina dulu, bermula daripada haji ni, nataghayyar wa nughayyir. Dua bahasa Arab. Bermula daripada haji ni, kita berubah dan kita bersedia untuk mengubahkan. InsyaAllah. Di antara yang kita kena ubahnya, iaitulah tentang gaya hidup kita lah. Pada ni kita kena tengah duk alam maya. Di alam maya ni lah masalah kita lah ni. Tengah duk ceramah kan, habis apa ni, habis tak ada lain, mampu tengah jalan dia tu. Jemaah ni mahu guna kalau tengah ada ceramah. Di antara bulan yang kita digalakkan untuk banyak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, kita kena tingkat lah. Ni dia balik esok, insya-Allah kita akan jumpa pula dengan puasa hari Ashura. Berapa hari lagi hari Ashura? 10 Muharram. Jangan tak puasa hari tu. Hak Nabi sebut, yang ada sahih dalam hadis, kita amalkan. Yang tak ada, tak usah duk kira. Satu lagi, kita tak boleh nak hukum orang secara zahir. Ingat. Cuma bagi anaknya, kita letak tinggi harapan. Sangkaan baik kita kepada Allah Azza wa Jalla sangat tinggi. Iaitulah bila kita datang haji ni, Allah Ta'ala kabulkan haji kita. Kata amin. Doa yang kita minta nak jadi orang baik, Allah Ta'ala kabulkan. Doa Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia dan aman di akhirat, kita kabulkan. Jadi kalau kita nak tengok perangai kita pula lepas haji ni macam-macam, kita kata tak usahlah duduk hukum orang. Dia tu haji tak membero tu sebab itulah. Bila ada kawan-kawan kita diuji dengan kesakitan, jangan pula kita duduk bisik, Tuhan bagi denda kafarah tu, cakap banyak sangat tu. Macam-macam. Dia ada setengah kali motivasi dia kacau. Bila rumah orang tu terbakar ke, kereta dia harta kena curi, dia mula cakap, dia kata tu adalah tu dalam bisnes dia tu yang tak halal, dalam duit-duit dia tu. Kita tak usahlah hukum. Sebab tu anak, kalau tengok dalam video pendek kita ada apa ni, tajuk jangan mensyurgakan orang, jangan menerakakan orang. Ada pernah tengok? Kena cari mana tajuk. Tak boleh syurga itu. Mana dalil? Dengar cerita. Suatu hari Nabi SAW pergi berperang. Dia pergi berperang. Dalam ramai-ramai tentera, seorang yang bernama Quzman dengan Q. Quzman. Tulis nama. Lepas ni tanya tak je apa. Quzman ni hebat orangnya. La yada' lil musyrikin syahadatan wala fazan. Mana orang kafir depan dia, dia pancung habis. Dia langgar dia lanyak. Mana hebatlah dia ni. Orang tengok dia hebat. Maka oleh kerana dia apa ni hebat, jadi para sahabat yang tengok tu memberi pujian, kredit pada dia. Dia kata apa? Dia kata ma ajza'a minal yawm ahad. Tak ada siapa pun hero dalam tentera pada hari ni kecuali fulan, Qazman tadilah. Mesti dia ni ahli syurga sebab dia bunuh kafir ramai. Tiba-tiba bila dengar macam ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menegur. Nabi kata la. Nabi kata ama innahu min ahli nar. Dia tu ahli neraka, bukan ahli syurga. Sahabat-sahabat terkejut. Macam mana ni?
hero besar tiba-tiba dikatakan ahli neraka. Seorang sahabat lain nama dia Aksam bin Abil Jaun Al-Khuzai, dia kata aku nak attack kawan ni. Dia ikut kawan tu, duduk belakang, sambil-sambil berperang dia ikut. Di akhir peperangan, Quzman tadi kena pedang, sakit. Sudah dia kata di akhir bila dia sakit, dia tak sedih, dia hilang sabar. Bila hilang sabar, dia ambil pedang dia tikam di dada dia. Aksam tadi terus mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Benarlah Nabi SAW. Sebab kalau Nabi kata mesti ada benda pelik. Nabi kata tak, dia ni ahli neraka. Nabi kata neraka kan orang pergi jihad ni. Maka bila dia tengok kawan tu bunuh diri, tak sabar, dia kata asyhadu annaka Rasulullah. Terus dia pergi cari Nabi SAW. Dia terus pergi mengucap wa asyhadu annaka Rasulullah, aku saksi bahawa Rasulullah ni memang benar. Nabi kata kenapa? Dia pun cerita apa yang berlaku. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kata-kata yang kita rasa takut. Dia kata innar rajula, dengar ni, la ya'malu amal ahli jannah. Ada orang pada zahirnya dia buat amalan ahli syurga. Kita tengok dia ni memang ahli syurga, dengan waraknya, dengan baiknya, dengan cakap lemah lembutnya. Wahwa min ahli nar, tapi sebenarnya dia ni ahli neraka. Ini yang kita takut ni. Tak, oi haji hajah ni orang hebat ni, semua orang puji. Tapi dalam hati kita riak. Sebab kita dapat pujian orang. Sebab tu Nabi tak suka orang puji depan-depan. Saya pun tak suka orang puji depan-depan. Jadi kalau boleh borang penilaian tu, jangan puji Abu Anas. Puji syarikat tak apa, jangan puji kita. Kita tak suka orang puji. Sebab bila orang puji, kita pun naik semangat juga. Sebab akulah tu. Tak, sebab kita lah. Kita kata tak payah. Wa innar rajula la ya'malu amal ahli nar. Ada setengah orang yang nampak zahir dia macam ahli neraka yang duduk perbuatan dia tu. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tulis dia ni ahli syurga. Mana di saat akhir dia akan bertukar. Di saat akhir dia akan bertukar menjadi ahli syurga. Maka di sinilah kata di para ulama Islam bahawa apakah Qazman ni mati kafir? La. Bila dia mati tidak mati dalam keadaan dia bunuh diri, mana dia dosa besar. Orang yang dosa besar dia tak boleh masuk syurga awal-awal, dia kena pergi ke neraka dulu. Kita kata wal'iyazubillah, kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Maka hadis ini tanda dia pelajar. Hadis ini menjadi peringatan at-tahzir, amaran daripada kita terpedaya dengan amalan kita. Jangan pula bila balik haji ni kita banding pula. Saya baru umur 40. Siapa dah? Tak apa lagi. Saya baru 30 lebih. Nah. Saya baru 50 dah pergi haji. Adik-adik lain tak pergi. Sepupu-sepupu lain tak pergi. Dia orang kaya, jadi kita mula bangga. Sabar. Tak usah kita letakkan dalam hati kita ni perasaan nak dapat pujian. Hilang keikhlasan dalam kerja-kerja amal kita, tak usah. Sebab itulah kita beri nasihat bahawa ketika kita buat amal, jangan tunjuk amalan kita kepada orang. Kalau perlu tunjuklah sikit-sikit. Jangan tunjuk aku duduk baca Quran, baru habis baca Quran ni, panggil habis orang suruh tengok kita banyak. Kita kata khatam Quran kita dengan Allah Azza wa Jalla. Selepas buat umrah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Selepas kita zikir banyak-banyak kita dengan Allah. Jadi tak perlu kita tunjuk-tunjuk pada orang. Tapi kalau kita nak menggalakkan orang, bolehlah. Nak menggalakkan orang. Kita nak sedekah. Kita nak sedekah ni. Jadi kita tunjuk, saya sedekah 1000 hari ni. Supaya orang lain pun naik semangat juga. Itu dibenarkan. Maka hati kita ni dinilai oleh Allah Azza wa Jalla dengan nilaian daripada mana? Daripada hati kita. Ingat, penilaian kita di mana? Di hati. Itu yang jadi tempat tilik Allah SWT. Tuhan tak tilik kepada baju kita baru beli Madinah ke, beli Mekah ke. Tak? Ni baju beli Mekah ni, tak kira tu. Yang kiranya apa? Yang kira hati kita tu, Masya Allah, Tabarakallah.
Baiklah para jemaah sekalian, kita masa kita ringkas supaya kita tidak banyak, maka kita yang penting bagi kita nak hati kita baik. Dosa-dosa kita yang lepas, maksiat mungkar-mungkar yang lepas tu kena semak baliklah, jangan diulang balik benda yang sama. Ana selalu sebut kata-kata ulama, dia kata tak semesti orang dapat haji mabrur tu balik jadi malaikat senyap, ya tak cakap dengan orang. Jadi malaikat dua-dua orang tu haji dengan hajah tu. Tak jumpa orang, tak cakap dengan orang, tak bercampur dengan orang dah. Kita kata kita kena campur dengan orang. Kecuali kawan-kawan kita akan memberi mudarat besar pada kita. Itu kita kena jauhkan dia. Bukan mana putus hubungan, tapi jauhkan. Ada setengah orang ni dia penganjur kepada benda maksiat. Manakala kita duduk dekat dia tu, dia macam kita jadi akan terjebak balik dengan mungkar-mungkar maksiat lama tu. Itu saya. Jadi hati-hatilah para jemaah sekalian. Allah Ta'ala pilih banyak orang. Di antaranya Abu Sufyan. Saya selalu sebut Abu Sufyan ni sebab rekod Abu Sufyan di peringkat awal kuat ke tak kuat? Lawan Islam kuat. Dalam peperangan Uhud dia ketua lawan Nabi. Dalam peperangan Ahzab dia ketua lawan Nabi lagi. Waktu Nabi Mekah nak masuk Mekah Hudaibiyah, dia sekat. Tapi lepas pada tahun yang ke-8 dia masuk Islam, khalas. Banyak sekali rekod. Kalau kita baca Abu Sufyan ni, Masya Allah, Allahu Akbar, dia punya kelebihan yang sangat besar. Maka Nabi SAW sering ajar kepada kita doa. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata da'awatun, doa yang banyak sekali Nabi kita baca doa ni. Apa dia? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Doa ni tak payah terjemah dah kan? Pandai belaka dah. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetap hati aku di atas agamamu. Masa tu kita kena minta. Jangan minta tak sedar. Kita minta dalam keadaan kita cemas. Kemudian doa yang saya ajar satu lagi tu, Allahumma inni a'udzubika minal hauri, dengan minal hauri ba'dal kauri. Tak ingat lagi nak klik ni. Allahumma inni, kata Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Kata lagi. Ni belakang senyap tu. Bukan kata. Apa dia maksud dia? Allahumma, ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada jadi tak baik setelah kita baik. Kita mari haji ni baik tak baik? Alhamdulillah. Tapi jangan pula lepas pada ni jadi tak baik. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada sifat yang tak baik, yang buruk ini. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita sekarang ini sudah berada di saat akhir Madinah. Maka timbul lagi, kalau di Mekah ada tawaful wada'. Mekah ada apa? Madinah ada tidak ziarah wada'? Biasalah, macam kita mari rumah orang, mula-mula masuk rumah, salah ke tidak dengan tuan? Salah. Masa nak balik, salah juga. Gitulah maksud dia. Tapi tidaklah syarat macam Mekah. Di Mekah, bila kita tawaful wada', banyak SOP dia. Sepatutnya tak boleh lagi kita pergi beli barang. Kita sudah tawaf nak pergi ziarah orang, kita berlambat-lambat lama-lama, tidak dibenarkan. Kalau tidak, nama dia tidak wada'. Wada' itu maknanya ziarah, tawaf, selamat tinggal. Tapi oleh kerana sekarang urus masa ni kita tak tahu, sepatut kita sampai pukul 10, dia mari pukul 12. Jadi kita jangan buat andaian pukul 12 tu. Kita kena buat andaian pukul 10. Maknanya kita tawaf lah lepas subuh pagi tu. Pukul 9 kita sudah ada di hotel. Kalau tak sampai juga, bolehlah kita berehat, tunggu sehingga beberapa ketika. Tapi jangan sampai esok. Tiba-tiba muasasah mari, dia kata cancel hari ni, tak ada esok. Tak boleh, esok kena tawaf lain. Tak valid dah tadi. Sebab itulah saya bagi penasihat kepada para jemaah, jangan tawaf awal-awal. Dia nak tawaf awal lagi. Dia kata belum subuh kita tawaf siap dah. Dia kata jangan duduk main-main.
Tawaf ni ibadat. Ni ramai juga nak mai, dia mai tawaf, dia biasa kan sekarang ni kita beli kereta dengan ansuran. Dah. Beli bagai runcit dia panggil. Dah. Dia tawaf dua tawaf malam ni. Lepas esok 2 tawaf. Lepas tu pagi esok pula cukup 7. Kita kata jangan duduk main kat. Tawaf ni ibadat ke tidak? Ibadat kepada Allah SWT. Kenapa kita nak bermain dengan tawaf? Buat dua tawaf, lepas tu pergi rehat, lepas tu kali lah 7 lah. Kecuali betul-betul orang uzur tak mampu, barulah dia boleh berhenti. Itu pun bukan boleh berhenti balik tidur, berhenti rehat betul orang kata orang, masuk balik. Ni banyak soalan ni. Soalan tentang tawaf ni dia menjadi kemain-main pula dah. Nak buat 2, 1, 3, akhir kali last kali dekat nak naik bas tu pergi tawaf satu pusingan. Kita kata tak usahlah buat benda-benda yang pelik. Ada pun ziarah wadak di Madinah, tanda dia. Ziarah wadak di Madinah dia panggil ziarah kali terakhir. Kalau kita boleh pergi malam ni contohnya, lepas Isya tu dia buka pintu Malik Pahak tu, dia buka untuk muslimat. Pergi dekat tak siapa pun makam Nabi ke belakang tu lah, bagi salam lah daripada mana-mana pun. Nabi kata mu duduk ujung dunia apa kalau kita bagi salam, sampai tak sampai ke Nabi? Sampai. Ini dekat sikit kita bagi salam. Jadi bukan kata kalau bah kita nak bertolak lepas subuh esok, lepas subuh baru nak pergi salam wadak, kata lah. Jangan menyusahkan orang, jangan melambatkan kawan. Nah, kalau kita kata bah 5.30, InsyaAllah 5.30 kita berada di atas bas. InsyaAllah. Boleh? Semualah jemaah haji mana-mana di atas dunia ni, di alam maya, di alam nyata ni, jangan buat benda yang menyusahkan kawan-kawan. Kalau kita ada pukul jam berapa, ikut jam berapa. Jadi doa yang kita baca tadi, apa dia? Ingat, jumpa ada poster. Jumpa ke hilang? Jumpa mana poster? Dalam grup. Jumpa poster dalam grup. Maka dalam poster kita tu, Allahumma la taj'al hadza akhir ahdi. Ingat balik. Ya Allah, jangan jadikan ini kali terakhir aku berada di bumi Rasulullah. Tukarlah format tu. Mana poster dia tu? Dan pula doa Madinah, pergi baca doa Mekah. Pernah. Ya Allah, janganlah aku jadi terakhir di dekat Kaabah. Kita duduk di Raudhah. Itu dia panggil orang tak khabar cakap macam tu. Jadi doa-doa ni kita kena betul, kita kena format dia mengikut apa yang kita ada lah. Jangan dia buat benda je anak-anak kat. Dia nak mari umrah, doa haji. Atau Arab suka dia kata bukan haji, nak umrah. Para jemaah sekalian, jadi doa bahasa Melayu boleh. Ya Allah, jangan kau jadikan ini adalah merupakan kali terakhir kami berada di bumi di Rasulullah, berada di masjid Nabi SAW, berada di tempat yang terbaik ini. Rezekikan kami dapat kembali lagi ke negeri Taibah ni dalam keadaan kami dalam keadaan kami datang bersama keluarga sihat walafiat. Boleh kita kata. Jumpa dah, pandai dah. Ada soalan? Jadi alhamdulillah kita semua sihat walafiat. Ada sahabat-sahabat kita ni beberapa ujian yang Allah Ta'ala beri. Ada hak tersalah kaki, ada hak patah paha, apa lagi hak ada. Yang paling berat sekali hajah kita lah, Hajah Rashidah, yang telah dilaporkan dalam keadaan sangat kritikal. Kita berdoa lah kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala permudahkan segala urusan dia. Allah lah pilih yang terbaik untuk dia, sama ada dia kekal di tanah haram ini ataupun dia boleh balik kepada keluarga dia. Semua itu dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Yang pentingnya dia mati, yang penting Allah Ta'ala pilih yang terbaik untuk dia, sama ada kekal di tanah haram ini ataupun dia boleh balik. Yang pentingnya kita semua nak berdoa dengan mati dengan husnil khatimah. Kata belaka, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Jadi sebagai terakhir kita berada di Madinah ni, marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Doa nak mati tu masing-masing lah. Nanti saya doakan mati dan tak berani nak ambil pula. Dia kata, Ustaz jangan lagi, anak kecil lagi. Ada banyak lagi. Saya berada anak kecil juga. Dia dengan mak kita tua sangat. Anak baru baru umur 10 tahun dah cepat baru. Ya betul je kan.
Selalu anak saya kena marah kau orang pakcik-pakcik. Dia kata ni cucu tak ada tu. Anak dia kata. Dia kata anak bosu ni, dia sendiri jawab. Bosu lo ni telah. Bosu ada lo ni apa. Baiklah para jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim bis salihati a'malana wa bis sa'adati ajalana. Ya Allah, akhirilah dengan segala kebaikan, dengan segala perkara yang baik semua pekerjaan kami, dan jadikanlah kebahagiaan itu akhir kehidupan kami di dunia, dan juga kebahagiaan setelah kami dibangkitkan di akhirat nanti, ya rabbal alamin. Allahumma syghal qulubana bihubbik. Ya Allah, sibukkanlah hati kami dengan mencintai-Mu ya Allah. Wa alsinatana bi zikrik, dan gerakkanlah, basalah lidah kami dengan menyebut nama-Mu ya Allah. Wa abdanana bi ta'atika, dan gerakkanlah tubuh badan kami dengan melakukan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Allahumma habib ilaina wa ila auladina wa zurriyatina al-iman. Ya Allah, masukkanlah ke dalam hati kami, hati anak-anak kami, cucu cicit kami, keluarga kami, keimanan. Wa zayyinu fi qulubina, dan hiaskanlah iman itu dalam hati kami dan hati mereka. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan, dan masukkanlah perasaan benci, tak suka dalam hati kami segala perbuatan kufur, perbuatan jahat, perbuatan maksiat. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami ini orang yang cerdik, orang yang baik, orang yang berjuruh. Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan Islam. Wa ahyina muslimin, hiduplah kami sebagai seorang yang beriman, yang berpegang dengan Quran, dengan sunnah, yang menjauhi segala bid'ah dan segala mungkar dan segala khurafat, ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan hidup atas dunia ini dengan berpegang dengan ajaran Islam, menjaga ibadat, menjaga aurat, menjaga penampilan diri, keluarga dan diri dan keluarga, ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat kami yang sakit dengan pada segala sakit penyakit, ya rabbal alamin. Serta akhirlah keadaan saudara kami Hajah Rashidah dengan keadaan yang baik yang Kau pilih, ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana wa laha husnul khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dan dia juga dengan husnul khatimah, ya rabbal alamin. Wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang yang soleh ketika kami mati dan ketika kami dibangkitkan di akhirat nanti, ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kepada kami kerasaan takut pada Kamu, perasaan yang akan menghalang kami daripada melakukan perkara yang tidak baik, perkara maksiat, ya rabbal alamin. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, berikanlah kepada kami ketaatan yang akan menyampaikan kami ke syurga-Mu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, berilah kepada kami keyakinan yang menjadi kecil segala urusan, segala perkara musibah di atas dunia ini, ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Ya Allah, jangan Kau jadikan inilah kali terakhir kami berada di bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kali terakhir kami dapat menjadi tetamu di Baitullahil Haram. Ya Allah, jika rezekikan kami dan keluarga kami al-audata ba'dal audati, dapat kembali lagi ke negeri yang mulia ini dalam masa yang terdekat berkali-kali, ya rabbal alamin, dalam keadaan kami sihat wal afiat, dalam keadaan aman sejahtera, ya karim, ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal hawri ba'dal kaur. Allahumma inna na'udzubika minal hawri ba'dal kaur. Allahumma inna na'udzubika minal hawri ba'dal kaur. Wa sallallahu wa sallama rabbarak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.